Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Muhammad Taqiyuddin bin Hasan Basri. Nama matrik saya adalah D191111600. Okey, pada hari ini saya akan menerangkan sedikit sebanyak tentang pendahuluan di atas tajuk yang telah diberikan kepada kumpulan saya, iaitu tajuk Qarinah. Okey, perkataan Qarinah ini boleh juga dipanggil dengan amarah atau kata jamaknya sebagai qara'in ataupun amarat. Para fuqaha mengatakan qarinah ini sebagai sesuatu benda yang nyata berkaitan dengan sesuatu yang tersembunyi. Okey, banyak pendapat juga daripada yang lain mengenai pengertian qarinah, tapi saya lebih suka untuk mengambil pendapat daripada Dr. Wabah Zuhaili. Beliau mentakrifkan bahawa dari segi bahasa, qarinah ini adalah sebuah perkara yang menunjukkan maksud yang dikehendaki. Manakala bagi istilah dari segi istilah pula, dari segi istilah undang-undang pula, qarinah ini ialah tanda-tanda zahir yang berkait dengan sesuatu yang tersembunyi, yakni menyatakan maksudnya. Okey. Seterusnya beliau juga ada menyatakan bahawa mengikut takrif qarinah tu ada dua perkara utama, iaitu yang pertama, wujud perkara yang dimaklumi yang menjadi asas. Yang kedua, adanya kaitan atau hubungan yang menghubungkan antara perkara yang zahir dan yang tersembunyi. Kiranya dalam dua perkara ni kita dapat melihat bahawa sebenarnya ada kaitan dengan sesuatu yang zahir dan ada sesuatu yang tersembunyi dalam satu perkara itu. Okey, selain itu juga qarinah juga bermaksud berserta, bersama atau bersahabat. Qarinah juga boleh diartikan sebagai suatu perkara yang menunjukkan maksud sesuatu. Okey, seperti mana kita memberikan satu contoh yang lain, tapi sebenarnya ada maksud yang tersembunyi di situ. Contoh-contoh kan, contoh seperti mana yang kita menunjukkan sebuah kereta yang cantik dan mewah. Maksud dia apa? Maksud dia yang mampu makannya adalah seperti orang yang mampu membelinya, yakni orang yang berpendapatan tinggi dan sebagainya. Okey, tu macam maksud dia lah, benda yang zahir dan ada maksud yang tersembunyi. Okey, berdasarkan definisi yang telah saya nyatakan tadi, dapat juga rumusan, yakni mengenai qarinah ini terdiri daripada ciri-ciri yang berikut, yakni yang pertama, satu bentuk atau cara yang dapat membuktikan kesalahan seseorang tertuduh, yakni qarinah juga dapat membantu serta menolong bagi mendapatkan bukti, bagi menolong seseorang yang tertuduh, andai kata di mahkamah dan sebagainya. Okey, yang kedua, ia adalah salah satu cara membuktikan ia adalah salah satu cara pembuktian yang amat luas serta memberi peluang kepada lebih banyak bukti-bukti yang diperolehi tetapi tidak diyakini dan dinyatakan di mahkamah. Okey, dan qarinah juga seperti mana yang kita tahu, dia dapat membuka peluang kepada bukti-bukti yang macam kita dapat tapi mahkamah tak approve, tak sahkan bukti itu, tapi dengan qarinah yang mampu membantu sedikit sebanyak membuktikan bahawa itu adalah bukti-bukti yang sah dan sebagainya. Okey, yang ketiganya adalah ia sebagai sendi-sendi yang dapat mencantumkan fakta-fakta yang diberikan menjadikan satu jalan cerita. Okey, yang keempat pula, kewujudannya dapat membantu mengemaskan bukti-bukti yang dibawa ke mahkamah, memandangkan ia mampu menghubungkan sesuatu perkara sesuai dengan fakta dan juga dengan fakta yang lain, serta menjadi sebab kewujudan dan ketidakwujudan sesuatu perkara itu. Okey, seperti mana yang kita tahu, qarinah ni dia mampu menyambungkan sesuatu bukti untuk menjadi sebuah jalan cerita dan sebagainya. Okey, sekian daripada saya. Saya serahkan kepada kawan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fikri bin Ismail. Nombor matrik dia 1831142. Jadi saya akan teruskan pembentangan ini, iaitu bahagian saya pendapat para ulama tentang
al-qarinah ini. Jadi pandangan yang pertama iaitu Abdul Karim Zidan mengatakan bahawa sesuatu qarinah ini yang boleh dijadikan bukti adalah sesuatu yang boleh kesan oleh panca indera. Contoh dia benda yang boleh dirasa, benda yang boleh dipegang dan sebagainya. Sebagai contoh peristiwa kan, contoh kita bagi situasi kan. Sebagai contoh, seseorang yang keluar daripada rumah dalam keadaan cemas sambil memegang pisau di tangan dia. Kemudian kita tengok dalam rumah itu banyak orang mati disebabkan sembelih. Jadi pisau yang dia pegang itu dikirakan sebagai qarinah, sebab pisau yang dia pegang tu menjadi punca ataupun menjadi alat untuk membunuh si mangsa. Jadi pendapat yang kedua adalah menurut Abdul Munim Al-Bahai, iaitu beliau mengatakan qarinah yang diterima pakai hanyalah qarinah yang kuat, iaitu mempunyai bukti yang kukuh, jelas serta yakin. Qarinah ini beliau juga mengatakan bahawa qarinah ini adalah tanda untuk sampai ke peringkat yakin, tapi dia tak adalah sampai ke peringkat yakin tanpa sebarang keraguan. Sebab apa? Untuk sampai ke peringkat yakin tanpa keraguan ini kita perlu melalui proses ikrar dengan kesaksian. Walau bagaimanapun qarinah yang lemah kita tidak akan abaikan. Sebab qarinah yang lemah ini juga boleh dipakai semasa keterangan di dalam mahkamah bagi membantu kes. Yang ketiga, menurut Al-Qurtubi, iaitu ulama fiqh menggunakan ayat petanda yang menunjukkan sebagai dalil. Maafkan saya. Okey, menurut Al-Qurtubi, ulama fiqh menggunakan ayat petanda yang menunjukkan, dekat situ ayat petanda yang menunjukkan sebagai dalil dalam masalah fiqh seperti qasamah dan sebagainya. Sebagai contoh, koyaknya baju Nabi Yusuf dari belakang adalah qarinah yang menunjukkan bahawa Nabi Yusuf tidak melakukan sebarang pencerobohan ke atas Zulaikha. Sebab apa? Kan baju Nabi Yusuf koyak. Baju Nabi Yusuf koyak dari belakang. Maksudnya dekat situ kata bukan Nabi Yusuf yang kacau Zulaikha. Zulaikha tu yang kacau Nabi Yusuf. Koyak baju kat belakang tu. Jadi di situasi ini koyaknya baju Nabi Yusuf merupakan petanda yang menunjukkan tiada pencerobohan berlaku. Kat situ kita tengok okey, macam tak ada pencerobohan berlaku sebab baju Nabi Yusuf dikoyakkan dari arah belakang. So dekat situ kita nampak macam bukan salah Nabi Yusuf. Seterusnya, kebanyakan ulama menerima qasamah sebagai satu cara pembuktian dalam kes pembunuhan yang tidak diketahui siapa pembunuhnya. Okay, qasamah ni benda apa kan? Sebab saya duk sebut dari tadi kan. Okay, qasamah ni adalah sumpah semasa di mahkamah lah. Sebab kebanyakan ulama mereka menerima qasamah, mereka menerima sumpah untuk sebagai bukti kes pembunuhan yang tak tahu siapa pembunuh dia. Jadi adalah jelas bahawa laut ialah sebahagian daripada qarinah yang menjadi faktor penting dalam proses qasamah. Okay, laut ni apa dia? Laut ni adalah sebahagian daripada qarinah. Dia macam bukti juga. So bila ada bukti dengan qasamah, dia boleh sumpah kat situ. Macam adalah jelas bahawa laut ialah sebahagian daripada qarinah yang menjadi faktor penting dalam proses qasamah. Nampak? Dia bukti yang menjadi faktor penting untuk bersumpah. Menurut Ibn Qayyim telah menghuraikan konsep al-qarinah ini kerana keterangan itu sendiri berarti segala sesuatu yang dapat menjelaskan atau menzahirkan kebenaran. Sebab apa? Qarinah inilah yang boleh bagi tahu kita sebarang kebenaran. Dengan ada qarinah ini kita dapat tahu benda tu betul atau tidak. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Luqman Hakim bin Salman, nombor metrik D191111550. Tajuk yang saya akan bentangkan pada hari ini adalah dalil pensyariatan qarinah. Firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, "Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl. Innallaha ni'ma ya'idzukum bih. Innallaha kana sami'an basira." Yang bermaksud, sesungguhnya Allah memerintahkan kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya
dan menyuruh kamu apabila memutuskan sesuatu pengadilan sesama manusia agar kamu memutusnya dengan adil. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala memberi sebaik-baik pengajaran kepadamu. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala Maha mendengar lagi Maha melihat. Surah An-Nisa ayat 58. Menurut Imam Al-Qurtubi, ayat Al-Quran di atas merupakan prinsip asas syariat Islam, iaitu manusia ini sangat-sangat dituntut supaya bersifat amanah dan berlaku adil. Ini kerana kedua-dua sifat tersebut adalah tunjang kepada keharmonian manusia di dunia ini, malah ianya juga menjadi sebab utama kesejahteraan manusia di akhirat kelak. Dalam menegakkan keadilan ini, beberapa perkara perlu dititikberatkan. Antaranya ialah yang pertama, keperluan terhadap satu sistem undang-undang yang adil dan saksama. Yang kedua, kaedah perlaksanaan ini perlulah cekap dan sempurna, serta bukti keterangan itu perlulah tepat dan benar. Dalam usaha mencari kebenaran, keterangan itu adalah perkara yang sangat penting, khususnya dalam setiap urusan kehakiman. Keberkesanan sesuatu perbicaraan itu tertakluk kepada sejauh mana bukti dan keterangan yang berjaya diperoleh oleh mahkamah. Jadinya dengan adanya keterangan itu, seseorang hakim itu akan dapat membezakan antara yang benar dari yang salah. Bahkan apa yang diputuskan oleh hakim itu perlulah berdasarkan bukti dan keterangan tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang berbunyi, "Lau yu'tan nas bida'wahum ladda'a rijalun amwala qaumin wa dima'ahum walakin 'alal mudda'i wal yamin 'ala man ankara." Yang bermaksud, andainya semua orang boleh diberikan hukuman semata-mata kerana adanya dakwaan, pastilah semua orang akan membuat dakwaan terhadap harta dan darah orang lain. Tetapi sebaliknya, setiap pendakwa mestilah mendatangkan keterangan dan yang ingkar mestilah bersumpah. Berdasarkan daripada Al-Quran dan hadis yang dinyatakan itu, ianya sangat-sangat menunjukkan bahawa keterangan dan bukti itu adalah asas utama dalam menegakkan keadilan. Oleh itu, keterangan dan bukti itu perlulah benar dan tepat, kerana tanpa bukti yang benar dan tepat, keadilan itu tidak akan dapat ditegakkan. Oleh sebab itulah syariat Islam telah mewujudkan satu garis panduan yang ketat. Ianya bertujuan bagi menilai sesuatu keterangan itu supaya tidak berlaku apa-apa permasalahan. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdullah Arif bin Budi Marazi di 1911509. Baik, saya akan menerangkan berkenaan dengan jenis ataupun pembahagian qarinah. Baik, qarinah terbahagi kepada dua jenis, iaitu yang pertama qarinah berdasarkan perkataan yang dikenali sebagai qarinah maqliyah atau qarinah lafziyah ataupun qarinah maknawiyah. Baik, contoh yang boleh kita jelaskan berkenaan dengan jenis ini adalah, contohnya apabila seseorang berkata, "Aku melihat singa sedang menulis," di mana sebenarnya bukan singa yang dilihat oleh seseorang itu, malah dia sedang melihat seseorang yang digambarkan pada dirinya adalah seseorang yang memiliki sifat berani dan gagah seperti singa yang sedang menulis. Baik, tiada seekor singa pun yang wujud ketika itu, tetapi individu tersebut menggambarkan sahaja. Baik, yang seterusnya, qarinah berdasarkan hal, keadaan ataupun suasana yang lebih dikenali sebagai qarinah haliyah. Baik, qarinah jenis ini adalah menunjukkan bahawa sesuatu hal, keadaan ataupun suasana yang menunjukkan sesuatu maksud. Contohnya seperti seseorang berkata kepada sahabatnya yang akan pergi ke suatu tempat yang jauh, iaitu contohnya, "Semoga engkau dalam lindungan Allah." Okey, perkataan ini dilafazkan dalam keadaan dan suasana yang menunjukkan bahawa ia ingin menemani sahabatnya itu dalam pelayaran, misalnya lah, ataupun perjalanan. Contoh kita nak ke KL ataupun kawan kita nak pergi jauh ke KL dan sebagainya, dia melafazkan perkataan bahawa "semoga engkau dalam lindungan Allah" itu dalam keadaan ataupun dalam nada yang menunjukkan bahawa dirinya ini ingin menemani kawannya itu.
itu menunjukkan bahawa qarinah yang mana seorang yang melafazkan lafaz itu ingin menemani sahabat yang itulah yang mengembara ataupun dalam perjalanan jauh itu. Baik, dalam daripada pembahagian dua-dua pembahagian di atas, jenis-jenis qarinah di atas, kita dapat lihat bahawa qarinah ini mencakupi, merangkumi satu skop yang amat luas, iaitu apa-apa sahaja perkataan, apa-apa sahaja perbuatan, keadaan ataupun suasana yang menunjukkan sesuatu itu boleh dianggap sebagai qarinah jika ia dapat menghubungkan dengan fakta dalam isu. Baik, maksudnya jenis qarinah ini yang saya sebutkan sebentar tadi ada dua jenis, dan jenis-jenis ini mudah cerita dia skop dia luas. Boleh jadi percakapan, perbuatan, keadaan atau suasana yang boleh dihubung kaitkan dengan sesuatu isu ataupun sesuatu kes tertentulah. Baik, itu sahaja daripada saya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syabir Akmal Muhammad Sabran, nombor kad metrik di 1911528. Okey, pada hari ini saya ingin menerangkanlah tentang kaedah persabitan hukum dalam tajuk Al-Qarinah ini. Okey, pertama sekali saya ingin mengatakan bahawa yang kita sendiri tahu bahawa Al-Qarinah ini merupakan dalil keterangan yang tidak disepakati oleh para fuqaha. Ini disebabkan kerana apa? Ada segelintir para fuqaha menolak penggunaannya lah, contoh seperti Al-Khair Ar-Ramli, Al-Jassas dan Al-Qarafi. Okey, walau bagaimanapun kebanyakan para ulama menggunakan Al-Qarinah ini sebagai dalil keterangan, okey, kecuali dalam beberapa masalah seperti masalah hudud lah, masalah tertentu. Okey, contohnya seperti Al-Qarafi dan juga Al-Khair Ar-Ramli juga menolak secara terang-terangan lah dalil Al-Qarinah ini. Okey, walau bagaimanapun macam Al-Qarafi sendiri, contohnya beliau telah menggunakan nukul, menggunakan Al-Qasamah, menggunakan Al-Qafah, iaitu dalam sumpah bunuh, sedangkan kesemua itu adalah berasaskan daripada dalil keterangan Al-Qarinah sendiri. Okey, contohnya seperti Imam Asy-Syafi'i juga, walaupun beliau menolaklah dalil keterangan daripada Al-Qarinah ini, tetapi lebih daripada 100 dalam mazhab Syafi'i menggunakan asas daripada Al-Qarinah sendiri. Okey, contohnya dalam kes perzinaan, okey, jumhur fuqaha memang menolaklah dalil keterangan Al-Qarinah inilah, contohnya seperti fuqaha daripada mazhab Hanafi, Syafi'i dan juga Hambali. Okey, contoh daripada Maliki ini dia menerima dalil keterangan Al-Qarinah ini, kecuali sehingga ada satu bukti yang mengatakan ia ditolak, dan baru akan ditolaklah dan tidak akan diterima. Okey, contoh dalam kitab-kitab fiqh yang mana ada satu masalah fiqh lah yang diceritakan, okey, mengenai seorang perempuan yang yang mengandung tidak bersuami. Okey, dalam pendapat Maliki sendiri yang mengatakan bahawa okey, sekiranya perempuan ini adalah perempuan yang tempatan, okey, dan tidak ada sebarang bukti pun yang dia dipaksa melakukan hubungan ataupun disuruh melakukan hubungan seks, dan tidak ada bukti lah apa-apa mengandung ke apa ke, okey, beliau dibolehkan untuk dihukum hudud. Okey, dan Imam Malik memegang kata-kata daripada Umar radhiyallahu anhu, hukuman rajam wajib dilaksanakan kepada mereka yang berzina, okey, sama ada ia lelaki ataupun perempuan, okey, yang ia apabila ada keterangan saksi al-bayinah atau dia mengandung ataupun ada pengakuan. Okey, contohnya di dalam kitab Al-Muwatta sendiri, dia mengatakan Uthman bin Affan telah dibawa olehnya seorang wanita yang mengandung selama 6 bulan atau melahirkan anak selama 6 bulan, dan beliau mengatakan atau memerintahkan supaya wanita ini direjam. Okey, tetapi Saidina Ali mengatakan bahawa tempoh wanita ini untuk mengandung dan juga menyusu adalah selama 30 bulan. Okey, tetapi tempoh
untuk menyusukan anak adalah tempoh 2 tahun genap. Okey, jadi tempoh maksimum bagi perempuan itu mengandung adalah 6 bulan. Jadi perempuan ini tidak boleh dikenakan hukuman hudud lah. Okey, jadi perempuan ini dikembalikan, maksudnya tidak dihukum, tetapi sebelum itu sudah direjam lah. Okey, walau bagaimanapun terdapat perbezaan pendapat lah. Contohnya pada zaman sekarang ini, sekarang ni teknologi sudah canggih, okay? Teknologi sains sudah canggih, dan juga bolehlah kita ketahui bahawa ada bukti ke bahawa perempuan ini mengandung tanpa suami ataupun melakukan perzinaan dan sebagainya. Okey, dalam kes jenayah minum arak punya ada terdapat satu perbincangan lah, ada mengenai satu kes yang mana ada terdapat bau arak di mulut tertuduh dan juga dimuntahkan arak tersebut. Okey, mengikut pandangan sesetengah para fuqaha lah, hukuman hudud tidak boleh dikenakan kerana apa? Mungkin itu adalah bukan bau arak, ataupun mungkin itu juga bau arak. Okey, dan juga kita tidak tahulah bahawa dia dipaksa minum arak ataupun secara sukarela sendiri. Okey, so dari setengah pendapat fuqaha itu tidak dapat diterima bahawa dia dikenakan hudud lah. Okey, tetapi golongan kedua pula berpendapat bahawa hudud itu bukti keterangan Al-Qarinah itu dapat diterima, okey, sebagai satu asas hukuman hudud ke atas tertuduh. Antara mereka yang berpendapat seperti ini contohnya seperti Imam Maliki dan juga fuqaha daripada setengah fuqaha daripada Hambali sendirilah. Okey, mengikut Ibnu Al-Qayyim, ini adalah amalan yang diwarisi sejak daripada Khulafa Ar-Rasyidin. Okey, dan juga khusus daripada kerana tidak ada dalil-dalil Khulafa Ar-Rasyidin agak jelas sekali perbezaan pendapat ini berlaku kerana tidak ada dalil-dalil khusus daripada Al-Quran atau As-Sunnah mengenai persoalan seperti itu. Segala pandangan banyak berdasarkan kepada ijtihad yang berasaskan dalil-dalil umum Al-Quran dan As-Sunnah dan penganalisaannya terhadap realiti hidup dan kehakiman pada waktu itulah. Maka pada masa ini tradisi ijtihad perlu dilanjutkan supaya keadilan dapat ditegakkan dengan sebaik-baiknya. Okey, itu saja daripada saya. Maaf sekiranya ada kesilapan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Hanan bin Abdul Halim, nombor metrik di 1911154. Okey. Saya akan menerangkan pada bahagian contoh. Okey. Contoh qarinah dalam beberapa keadaan. Okey. Jumhur ulama berpendapat seseorang hakim tidak boleh menghukum berdasarkan kepada qarinah dalam kes-kes hudud kerana itu tertolak bila ada keraguan, iaitu syubhah. Okey. Yang pertama, dalam kes zina, ulama Hanafi dan Syafi'i berpendapat bahawa seseorang wanita itu boleh mengandung tanpa melakukan persetubuhan. Okey. Dalam kes ini kaedah hudud dalam kes hudud ini kaedah yang dipegang ialah tertolak hudud bila ada keraguan atau syubhah. Okey, seseorang perempuan yang mengandung tanpa suami tidak secara mutlak bererti ia berzina. Kiranya dia mengandung tak ada suami, kira bukan suami dia berkahwin dengan akad lah. Okey. Al-Mawardi telah menambah dengan mengatakan jika wanita itu melahirkan seorang bayi yang telah mati, maka dia akan terlepas dari hukum hudud zina lah. Okey, jika seorang perempuan melahirkan bayi yang hidup, sekalipun dia hanya akan disoal untuk mengetahui keturunan bayi tersebut. Okey, hanya jika seseorang itu berikrar dengan jika seseorang itu, kiranya maksudnya kalau perempuan itu berikrar melakukan zina, barulah hukuman hudud akan dikenakan ke atas wanita itu. Okey, yang kedua adalah kes bunuh.
Bunuh menurut Ibnu Qayyim dan Ibnu Farhun berpendapat bahawa qarinah boleh dipakai secara meluas dan boleh digunakan di dalam kes-kes qisas. Pendapat ini telah digunakan di dalam Undang-Undang Keterangan Yaman. Berdasarkan mazhab Hanafi, qarinah apabila mencapai tahap yakin sahaja boleh menyabitkan seseorang dengan qisas. Kira macam mencapai tahap yakin lah, bila orang tu dia bunuh, dia ada saksi yakin ataupun disoal yakin dia tu bersalah bunuh, dia akan dikenakan hukuman qisas. Yang terakhir, kesalahan minum arak apabila kesalahan minum arak bolehlah dikatakan di sini bahawa bau arak itu saja sudah mencukupi kerana ianya dapat meyakinkan bagi mana-mana orang yang berfikiran munasabah. Munasabah mengatakan bahawa dia boleh minum arak lah. Ada pendapat kan mengatakan Khalifah Ahmad Uthman membicarakan Al-Walid bin Utbah, di mana ada seorang saksi yang telah melihat dia meminum arak tersebut dan seorang lagi yang melihat dia memuntahkannya. Muntahkan arak itulah yang dia minum tu. Jadi Khalifah Uthman pun kemudiannya telah mengatakan bahawa dia tidak akan memuntahkannya. Kiranya dia tidak akan muntah jika tidak minum arak lah. Lalu Khalifah Uthman pun menghukum dengan hukuman sebab ke atas tuduh tersebut. Itu saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Najmullah bin Muhammad Salahuddin. Aplikasi Qarinah di dalam Malaysia. Menurut sudut pandang Mahkamah Syariah, qarinah ini ia merupakan salah satu daripada 9 kaedah pembuktian ataupun keterangan untuk mensabitkan atau menafikan sesuatu dakwaan. Seterusnya, di dalam konteks Undang-Undang Keterangan Mahkamah Syariah, Al-Qarinah ini diklasifikasikan sebahagian daripada bayinah. Seterusnya kita pergi kepada tahap pembuktian qarinah menurut perbahasan hukum. Antara aspek qarinah dalam pembuktian yang kerap dinyatakan ataupun dibahaskan dalam hukum syarak, yang pertamanya ialah daripada aspek sumber perundangan. Dan yang keduanya ialah daripada fizikal bahan bukti yang menjadikan qarinah. Bukti yang dijadikan sebagai qarinah. Yang ketiga ialah hubung kait bahan bukti dengan fakta kes. Yang terakhir sekali ialah darjah kekuatan petunjuk. Darjah kekuatan petunjuk ini memiliki 3 kategori. Kategori yang pertama ialah qarinah yang kuat ataupun pasti. Maksudnya keterangan yang diberi, pembuktian yang diberi merupakan sesuatu yang kuat, pasti dan meyakinkan. Yang seterusnya ialah qarinah yang lemah. Qarinah yang lemah iaitu petunjuk, bahan pembuktian ataupun keterangan itu bersifat lemah, tidak kuat, tidak kukuh. Dan terakhir sekali ialah al-qarinah yang palsu. Ini bermaksud keterangan ataupun pembuktian yang diterima adalah hanya daripada andaian ataupun sangkaan sahaja. Yang terakhir, yang seterusnya ialah penerimaan qarinah di Mahkamah Syariah dan Undang-Undang Keterangan Mahkamah Syariah. Mengikut kajian, terdapat perdebatan di Malaysia sama ada qarinah boleh diterima dalam kes-kes jenayah Mahkamah Syariah ataupun tidak boleh terima ataupun tidak boleh terima. Ada juga mengatakan bahawa qarinah ini sifatnya sangat lemah dan hanya boleh diguna pakai dalam kes-kes mal ataupun kes-kes yang tidak melibatkan kesalahan jenayah. Ataupun mereka mengatakan qarinah ini hanya boleh diguna pakai sebagai keterangan
keterangan sokongan sahaja. Dan seterusnya di samping itu juga terdapat isu penggunaan karinah di dalam undang-undang keterangan mahkamah syariah yang tidak selari dengan kehendak hukum syarak. Hal ini telah dibuktikan ataupun telah dikaji dan dianalisa terhadap peruntukan Akta 561. Terdapat berlaku perbezaan di antara kaedah pembuktian dan undang-undang keterangan Islam dengan maksud karinah yang dinyatakan dalam Akta 561. Kajian juga mendapati bahawa bahagian yang dibuat oleh Akta 561 ini seolah-olah mengikut kehendak Akta 56. Pada kebanyakannya, Akta 56 ini adalah Akta Mahkamah Sivil di bawah judul Keberkaitan Fakta. Hal ini disebabkan pergubalan Akta 561 adalah berasaskan model Akta 56. Semasa proses pengubalan dijalankan, Akta 56 diislamisasikan menerusi 3 peringkat, iaitu pemansuhan mana-mana peruntukan yang bercanggah dengan hukum syarak, mengekalkan peruntukan-peruntukan yang tidak bercanggah dengan hukum syarak, dan yang terakhir pemakaian pelbagai pendapat mazhab dan ulama sama ada melalui pendekatan al-talfiq dan al-tahayyur. Dan seterusnya kita pergi kepada ujian pembuktian saintifik dapat mengangkat martabat karinah. Dan kajian telah mendapati terdapat wujud usaha untuk membawa kaedah pembuktian saintifik melalui sains forensik ke dalam mahkamah syariah. Hal ini adalah untuk mengangkatkan tahap karinah yang sedia ada ke tahap karinah yang kuat. Dan tahap pembuktian karinah pembuktian ini perlulah sentiasa diselarikan kepada pembahagian yang telah dibuat oleh hukum syarak. Bermaksud bahawa kaedah forensik ataupun kaedah saintifik ini dapat untuk menguatkan lagi hujah ataupun keterangan bukti sesuatu kes itu dalam satu kes itulah. Dan pembuktian saintifik ini adalah dapat lagi menguatkan karinah tersebut. Okey, kita pergi kepada kes berkaitan karinah yang telah dipendakwa HEA V. Razali bin Osman, kes jenayah nombor 122/89. Tertuduh telah disabitkan di bawah fasa 152 Enakmen Pentadbiran Hukum Syarak 1978 kerana tidak berpuasa. Mahkamah ini dalam ulasannya telah menyatakan bahawa sabitan dijatuhkan berdasarkan 2 fakta. Okey, fakta yang pertama ialah pengakuan salah tertuduh sendiri. Yang seterusnya ialah keterangan bahawa terdapat tanda apabila pegawai penguatkuasa menjumpai makanan ataupun minuman yang masih panas di samping tuduh. Karinah dalam kes ini dinyatakan oleh pegawai penguatkuasa ialah wujudnya makanan dan minuman yang dianggap baru. Kalau kita lihat pada kes ini, bila kita klasifikasikan terhadap darjah kekuatan karinah, ia terletak kepada karinah yang kuat ataupun pasti ataupun meyakinkan, kerana keterangan ataupun pembuktian sewaktu kes berlaku bersalah terdapat sesuatu benda yang memuskilkan, iaitu terdapat makanan dan minuman yang masih panas berhampiran dengan pesalah lah. Jadi dengan kaedah karinah ini pesalah disabitkan kesalahan. Itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Muhammad Akmal bin Kamarul Bahrain bernombor matrik di 19312099. Okey, pada hari ini saya akan menceritakan bahagian kesimpulan qarinah. Qarinah ini merupakan satu bentuk pembuktian yang diterima oleh segolongan besar ulama.
Ini adalah berdasarkan kepada dalil Al-Quran, hadis serta amalan-amalan pada zaman Nabi-Nabi serta zaman sahabat. Penulis berpendapat hujah golongan yang menerima qarinah sebagai satu bentuk pembuktian adalah lebih kukuh berbanding golongan hujah yang menolaknya. Malahan, penulis merasakan penolakan qarinah sebagai satu sumber keterangan yang boleh digunakan bagi membantu hakim membuat keputusan. Hanya akan mengakibatkan keadilan tidak dapat ditegakkan. Ini adalah kerana tidak semua pertikaian itu dapat disaksikan dengan bilangan saksi yang dituntut oleh syarak, dan tidak semua orang yang bersalah itu akan berikrar akan kesalahan yang telah dilakukan. Kerana dengan berbuat demikian akan mendedahnya kepada hukuman. Memang lumrah kejadian manusia takut akan hukuman. Jadi jika mendapat golongan yang tidak menerima qarinah ini diterima pakai, maka banyaklah orang yang bersalah akan terlepas, dan tidak adil bagi masyarakat lain di luar sana didedahkan dengan bahaya dengan pembebasan orang yang bersalah. Okey, seterusnya qarinah akan ada pada setiap kes, sama ada terdiri daripada qarinah atau yang kuat atau yang lemah. Qarinah ini boleh dilihat pada keadaan-keadaan zahir yang berlaku ketika kejadian, sebelum kejadian dan selepas kejadian. Hanya qarinah yang kuat sahaja yang diterima pakai sebagai bahan bukti. Untuk menentukan sama ada sesuatu qarinah itu kuat atau tidak adalah bergantung kepada hakim yang membicarakan sesuatu kes. Sama ada qarinah, penerimaan qarinah juga bergantung kepada fakta-fakta kes yang dibicarakan. Di mana di dalam kes-kes berkaitan hudud berpendapat daripada ulama-ulama itu dilihat dalam memutuskan perlu atau tidak seseorang itu disabitkan dengan hukuman tersebut. Namun begitu, sehingga bab ini boleh dikatakan bahawa qarinah dalam kes hudud diperbincangkan secara ringkas untuk tujuan akademik memandangkan hukum hudud tidak diamalkan di negara kita. Okey, sampai itu saja. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.